Okay, example 5. Cuba baca soalan example 5. Okay, saya akan keluarkan maklumat dia. Awak baca sambil saya keluarkan maklumat. Awak baca dekat textbook awak. Okay, untuk soalan ni lebih mudah awak keluarkan maklumat yang diberi dan awak tulis dalam tabel. Itu salah satu langkah lah. So we have X roses. So this is X. Y orchid. Orchid is Y. Now, next sentence. The time taken to arrange a bouquet of roses is 20 minutes. Okay, this is 20 minutes. And orchid, 30 minutes. This is time taken. Keluarkan maklumat dia. The process of arranging the bouquet of flower must be based on the following constraint. Okay, we have two constraint. Ni yang maklumat kita dapat daripada soalan. So first constraint, the number of bouquet of orchid must not more than twice the number of bouquet of roses. Okay, yang itu kita boleh terus tulis dalam inequalities. The number of bouquet orchid, so orchid, kita tulis orchid dulu. Must not more, not more tidak lebih. Kalau tidak lebih maknanya dia mesti kurang atau sama. Sama boleh. Not more not more. Ni untuk lebih atau sama. Okay. Y is not more than twice the number of bouquet of roses. Twice. 2 kali ganda roses. Roses apa? X. So Y less and equal than 2x. This is the first constraint. Second constraint. The number of bouquet of orchid, okay, dia sebut mengenai orchid. So Y must be at least. At least. At least tu adalah sekurang-kurangnya. So kalau sekurang-kurangnya mesti lebih besar atau sama. So yang ini at least. Mungkin awak boleh buat nota untuk tanda ini apa perkataan dia, not more. Sorry. Terbalik ni. Ni kurang atau sama. Not more. Yang ini at least. Okay. At least 1/4. 1/4 of the number of bouquet of roses. So this is 1/4x. Daripada ayat yang kita baca, kita terus buat dia punya inequalities. Okay, A. Write a mathematical model involving a system linear inequalities to represent the constraint 1 and the constraint 2. So inilah sebenarnya jawapan dia nak. So ini adalah jawapan yang pertama. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okay. Yang kedua, dia sebenarnya soalan tajuk ini, dia confuse-nya yang ini, nak bina ini. Yang lain-lain tu insyaAllah tak ada masalah. Boleh score dah soalan ni. Okay, B. B. The third constraint, which is represented by the pink region in the diagram, is the time taken to arrange the bouquet of flower. Write the constraint in word. Okay, ada dekat
graf tu, ini Y, ini X. Y ni apa? Y ni orchid. X ni apa? X ni rose. So dia ada sini 60 dan ini 40. Yang tanda yang dilorikkan tu pink region pink region yang ini. Tu kawasan dia. Is the time taken to arrange the bouquet of flower? Write the constraint in word. Kita ada dua titik, 060 dengan 40 kosong. Kaki kiri. Kita nak cari persamaan ini dahulu. So, maaf ya, ada akan dengar suara-suara kecil tengah kelas juga. Sebelah saya ke ni? So, gradient, cari gradient sebab nak cari equation of straight line. Y equal to mx plus c tau. Ini persamaan garis lurus kita tahu. So, kita nak buat persamaan ini. Yang ni, apa persamaan dia? Kita nak bina. Jadi, M menggunakan negative Y intercept over X intercept. So negative Y intercept 60 per 40. So ini adalah negative 3/2. Y sama dengan negative 3/2X tambah C ni Y intercept. Y intercept kita adalah 60. So tambah 60. Okay, saya juga boleh tulis persamaan dia 2Y. Saya darabkan semua dengan 2. Okay, sebab saya tak nak pecahan. So 2Y sama dengan negatif 3X tambah 120. Okay, saya nak biarkan nombor sahaja sebelah kanan. Saya boleh tukar 2Y tambah 3X sama dengan 120. Okey. Sekarang ni kita lihat yang ini 2Y tambah 3X sama dengan 120. Okay, ini persamaan yang kita dapat daripada garis lurus 2Y tambah 3X sama dengan 120. Ini adalah time taken. Okey, belum selesai lagi soalan ni. Setakat ini nak cari persamaan garis lurus. Boleh tak awak faham? Boleh, cikgu. Terusnya, dia nak suruh kita buat kesimpulan kan. Dia punya soalan dia. Tulis model matematik yang melibatkan sistem ketersamaan linear bagi mewakili itu satu. Yang kedua, kekangan ketiga diwakili oleh rantau berwarna merah. Tuliskan kekangan tersebut dalam perkataan. Okey, dia nak dalam perkataan, dia bukan nak dalam mathematical model ni. Okey, dia nak dalam perkataan. So ini melibatkan time taken. Dia mengubah bunga. Graf yang awak dapat nampak di sebelah kanan tu adalah masa yang diambil untuk mengubah bunga. Y ni apa? Orchid. Y ni tadi orchid. X ini adalah X itu adalah rose. X itu adalah rose. Kita tengok pada graf kita. Pada graf ini 60-40 So maknanya gubahan dia ni sekejap.
dalam gandaan 10 tau. Gubahan dia ni dalam gandaan 10. Saya tukarkan dalam gandaan 10, 10, 10. Saya darab dengan 10. Ini akan dapat 20Y tambah 30X sama dengan 1200. Ini dalam minit. 1200 minit bersamaan dengan berapa jam? Bahagi dengan 60. Boleh ni macam ni. Okay, kenapa dia darab dengan 10 yang ni? Saya tak naklah guna yang ni. Saya tak nak guna ni. Yang ni saya tak sambung ni saya tak ikut dia. Saya berhenti sampai sini saja. Saya berhenti sampai sini sahaja. So kalau kita lihat ini yang saya tengok dekat textbook ni saya tak sambung ni. Saya stop sampai sini saja. Okay, dia nak dalam word. Kalau saya buat inequalities, yang ni tak nak ni abaikan. Tak payahlah darab 10. Okay, 2Y tambah 3X. Awak lihat pada gambar rajah ini, ni di bahagian bawah graf tau. Bila di bahagian bawah graf bermaksud ini adalah kurang atau sama 120. Okay. Kurang atau sama daripada 120. Ini dalam minit. So dalam minit, 120 minit, kalau nak tukar pada jam bahagi dengan 60, dia akan dapat 2 hours. Ni bahagi 60. Okay, saya ulang Saya tak ikut yang dalam textbook tu dia darab ini, saya tak ikut ni. Saya stop sampai sini saja. So, ini tak ada. Sorry, ini tak ada. Ini tak ada. 2Y tambah 3X sama dengan 120. Ini yang kita dapat bagi garisan ini. Sekarang kita nak tahu dia punya region dia. Region yang dilore adalah di sebelah bawah. Okay, di sebelah bawah. Bila sebelah bawah dia adalah kurang, less. 120 minit. Ini adalah time taken untuk menggubah bunga, jambangan bunga. So masa yang diambil adalah 2 hour. Jadi dalam ayat, therefore, sebenarnya lagi tepat ayat dia, the total time to arrange, Y ni apa? Orchid. Of orchid and ni saya buat dalam ayat berpandukan ini. 3 of process is at least 2 hours. Okay. Therefore, the total time to arrange 2 bouquet of orchid, yang ni 2Y, and 3 bouquet of roses, X ni rose, so 3X, is at least 2 hours. At least sekurang-kurangnya. Bukan at least kalau yang ini, bukan at least ni. At most. Kalau saya tulis ini at most. Paling banyak. Tahun-tahun lepas tak ada soalan bentuk ni. Tahun ni dia keluar soalan yang macam ni. Dia dah bagi contoh ni, so berkemungkinan soalan macam ni dia ada keluar. Sebelum ni tak ada soalan dia suruh tulis dalam Word. Dia suruh awak tulis ini je. Biasanya tahun-tahun lepas dia suruh tulis ini saja. Okay. Tahun ni dia masuk ini pula. Tapi kalau kita lihat dekat textbook awak, dia kata at least. Ayat dia untuk B, solution tu at least 2 hour.
Kenapa dia kata at least? Sebab kalau at least simbol dia akan jadi lebih besar. Bila lebih besar, kawasan dia akan jadi di atas. Di mana kesalahan kita di sini? Cuba cek sama-sama. Kurang. Saya pegang dengan jawapan ni dulu Nanti saya cek balik tapi saya pegang dengan jawapan yang ni. Ini yang pemahaman yang kita fahamlah daripada sini. Ini kurang. Tanda sini di bawah. Maknanya dia kurang. Tanda yang berlorek ini dia adalah kurang daripada 120. Okay, so ini sepatutnya at most. Paling banyak 2 jam. At most. Paling banyak. At most. Saya tambah lagi satu word. Not more, so less than equal. At most, paling banyak. Paling banyak pun tanda ini juga. So saya pegang dulu dengan jawapan yang saya tulis tu. Nanti saya double check balik. Okay. So sampai sini. Boleh faham tak penerangan saya untuk contoh B ni? 5B. Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. Sekejap sekejap. Okay, sorry. Iklan sekejap. Okay. C soalan C. Construct and label the region R that satisfy the 3 constraints above. Then using the same graph. Okay,
Sekarang kita jawab soalan pertama dulu. Soalan pertama dia suruh construct and label the region. Construct and label the region. Tulis balik constraint kita tadi. Kita takut tersalah. Tersalah lorek. Kita tulis dulu kita punya constraint tadi. So y is greater than 1/4x. Yang ketiga tadi yang kita dapat 2y plus 3x less than equal 120. Okay. Untuk lukis graf, ini graf garis lurus dia sebenarnya. So untuk lukis graf, pastikan awak ambil 2 nilai. Sekurang-kurangnya 2 nilai bagi melukis garis lurus untuk setiap graf. Okay, yang ini kita buat juga tau sebab kita nak menunjukkan kaedah. Kita cari x dan y. Okay. Awak tengok graf yang diberi gandaan 10, 20 tau. Jadi saya ambil sini, katakan ini kosong boleh juga. Kalau kosong, ni terus kosong. Kalau saya ambil gandaan, katakan gandaan 10, 30. So 30 darab 2, 60. Okay, gantikan dalam ini. 30 darab 2, 60. So x pula. Saya ambil yang mudah dulu. Biasanya saya ambil x kosong, y kosong. Tapi disebabkan kalau x kosong, y dapat kosong juga. Jadi tak bolehlah buat ini kosong juga. So kita kena ambil nilai yang lain. So saya ambil, katakan x ini saya ambil 40. So 1/4 dan 40 dapat 10. Okay. Kemudian ini kalau x kosong, x kosong, so 3 darab kosong, kosong. So 2y sama dengan 120. Jadi y sama dengan 60. Kalau y pula kosong, ni yang saya kata, saya ambil x kosong, y kosong. So bila y pula kosong, so 3x sama dengan 120, x sama dengan 120 bahagi 3. So ini dapat 40. Okay, faham tak setakat ni saya cari table ini? Boleh faham sebelum saya proceed ke lukisan graf? Okay. Boleh cikgu. So saya nak lukis graf. Gandaan 10. Sebabnya dekat graf yang diberi pada soalan yang atas tu pun dalam gandaan 10. Paling tinggi 40. Okay. Pastikan bila lukis graf, awak mesti guna pensel. Tak boleh guna pen. Ni saya guna pen sebab nak bagi nampak. So awak mesti guna pensel. Ingat guna pensel. Okay. Labelkan dia punya paksi. Ni y, ni x. 10, 20, 30, 40. Kalau soalan ini dalam exam, dia beri skala, so awak mesti guna skala yang diberi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Okay, ini 50. Okay, kotak yang pertama. 0, 0, 30, 60. So 0, 0 di sini, 30, 60 di sini. Okay, gariskan. Gariskan. Mesti guna pensel. Okay, kemudian yang kedua, 0, 0, 40, 10. So 0, 0, 40, 10 sini. Oh, sebelum tu jangan terlupa terus kita beri nama bagi graf ini, bagi line ini. Ni graf dia, nama dia y sama dengan 2x.
Ni, y sama dengan 2x sebab kita nak bagi nama pada line. So nama dia sama dengan dia bukan inequalities. Inequalities ni untuk kita shaded region sahaja. Nama bagi line ni equal. Okay, yang kedua, graf yang kedua, line yang kedua. Allah. So apa nama graf ini? Line ini y sama dengan 1/4 x. So y sama dengan 1/4 x. Okay, kemudian yang tadi 60 ni yang dekat soalan B tadi 60 40. 60 40. So ini. Okay, ini yang daripada soalan yang B tadi. Saya gariskan sahaja. Okay, dah selesai soalan yang pertama bagi C. Ini soalan C dalam exam jangan lupa untuk tulis nombor soalan. Tak tulis nombor soalan, pemeriksa ada hak tak tanda jawapan awak. Ingat, dalam exam mesti tulis nombor soalan. Tak ada nombor soalan, pemeriksa ada hak untuk tidak tanda kertas awak. Okay, jadi sekarang using the same graph, kita dah lukis tadi. Construct and label the region R. Oh, belum label lagi. Sekarang nak label. Okay, nak label. Macam mana nak label? Y kurang. Y kurang 2x. So ini 2x. Y sama dengan 2x. Kalau kurang bermaksud di bahagian bawah. Ni bahagian bawah. Okay, di bahagian bawah. Y kurang, so di bawah. Inequalities ni menunjukkan dia punya region di mana. Y greater, lebih besar. So yang ini lebih besar. Kalau lebih besar di atas. So di atas. Okay. Kemudian 2y tambah 3x kurang 120. Ini dah memang diberi dalam soalan tadi. Kawasan yang dilorek adalah yang pink ni, yang segitiga ni kan. Okey, kalau kita lihat di sini, yang mana yang mempunyai ketiga-tiga anak panah? Yang ini bawah, ini atas, ini bawah. So kawasan ini yang dikepung. Kawasan ini yang mematuhi ketiga-tiga inequalities. Satisfy three inequalities. Jadi inilah kawasan R. Kena lorek R. Kena tulis R. Tak tulis R, awak tak menjawab soalan. Okay. Itu adalah region R. Kena tulis R. Tak tulis R, awak tak menjawab soalan. Dia suruh construct and label the region R. So ini region R, tulis dan shade the region. Okay, kebiasaannya ada murid dia tak tahu mana region dia sebab dia tak faham nak tentukan kawasan dia. Salah satu cara awak boleh tengok mana yang kepung, kawasan mana yang kepung tiga-tiga garisan. Kita ada berapa garisan? 1, 2, 3. Jadi kawasan mana yang dikepung oleh ketiga-tiga garisan? Jadi kawasan sini. Kalau ini ada 2 garisan saja, tak cukup, dia nak 3. Kalau sini ada 2 juga, ini dengan sini, kiri dengan kanan, tak cukup juga. Yang diberi tadi 3 garisan. So mesti cari kawasan yang dikepung oleh ketiga-tiga garisan. Kalau yang ini, yang ini memang ada 3. Okay, memang ada 3. Tapi dia tak kepung. Biasanya kawasan dia kawasan yang dikepung. Yang ini saya bagi tahu cara bagi murid yang memang tak dapat tangkap nak tentukan kawasan. Itulah cara dia. Kebiasaannya memang dia kawasan yang dikepung. Tapi kalau awak dah mahir nak menentukan the region from these inequalities, kalau you dah mahir, tak salah guna 3 je kepung. Bila dah 3 kawasan terkepung, itulah R. Janganlah terus macam tu. Kalau you dah mahir, you kena kenal pasti juga kawasan yang sebenar. Ini saya beritahu bagi murid yang lemah. Kadang-kadang berkemungkinan juga dia jadi dekat kawasan yang terbuka ni. Boleh jadi dia kena tengok soalan juga.
Tapi macam tu jarang lah. Biasanya dia tertutup. Kawasan dia tertutup. Boleh jelas untuk lukis region ni? Boleh faham? Boleh. Okay. Seterusnya. Good. Saya pergi kepada C1. Using the same graph, find the minimum number of bouquet of orchid if the number of bouquet of roses is 30. Okay, maknanya roses 30. Dia nak 30. X ni rose kan? So 30 di sini. Dia nak minimum. Okay. Okay, kalau kita lihat dekat graf ini, sebab soalan dia kata using the same graph, find the minimum number. Find the minimum number of bouquet. Okay, awak lihat sini dekat graf ni bila X 30, boleh nampak tak? Saya punya graf ni. Bila X 30, kita akan dapat, kalau saya lihat sini dekat graf saya akan dapat di sini. Awak guna pensel, awak buat dotted line. So awak akan dapat graf di sini 7.5. Okay. Tadi dari graf. Sebab dia kata from the graph. Tapi dekat textbook dia buat pengiraan pula. Dah bercanggah kat situ. So from graph, when X 30, saya ikut soalan dia lah ya. When X 30, Y kita dapat 7.5. Ni saya ikut graf tau sebab dia kata using the same graph. When X 30, Y equal to 7.5. Okay, so awak tunjuk ini. Awak dapat X sama dengan 7.5. Okay, daripada graf ni dapat 7.5. Ini jambangan orkid 7.5. Tapi jambangan orkid kan kita satu jambangan. Kemudian 2 jambangan. 3 jambangan. Dia tak ada separuh jambangan. Dia lengkap, dia kira satu yang lengkap. Dia tak ada separuh sahaja. Okay, ini 7.5. Maknanya 7.5. Tak boleh. So kita akan ambil berapakah minimum number of bouquet, minimum number of bouquet of orchid. So minimum number kita ambil 8. Tak boleh ambil 7. Sebab apa? Sebab kita akan ambil nilai yang berada dalam region sahaja. Kalau kita ambil 7 ini nanti di bawah dia tau. Nanti akan di luar region. Tak boleh. Dia mesti ambil di dalam region. Maknanya di atas lagi. Tak boleh ambil bawah. Kalau ambil bawah, dia akan berada di luar region. Boleh faham? Jadi minimum number 8. Boleh faham? Okay, C2. The maximum profit of the trader if the profit for each bouquet of roses and each bouquet of orchid are 35 and 25 respectively. Okay. Kita tulis di sini. C2.
maximum profit. Dia nak maximum profit. If the profit for each bouquet of roses, maknanya roses ni profit dia RM35. Dan rose ni orchid. Tadi rose ni orchid Y. Profit dia 25. So dia nak berapa profit? So kita buat satu equation baru. K ini adalah profit. Okay, 35X. Maknanya RM35 darab dengan bilangan rows. Jambangan rows. Tambah dengan 25Y. RM25 bagi untung satu orchid. Darab dengan bilangan orchid yang boleh dibuat. Okay, jadi 35X tambah 25Y. K ini adalah profit. Jadi kita lihat pada graf. Okay, lihat pada graf. Awak buat, kalau dulu cikgu saya ajar senang. Dia ambil sahaja titik ini. 3 bucu. Dekat sini bucu kosong kosong. Okay, kita ada 3 bucu kan? Yang ini pula, kita lihat pada nilai dia. Berapa bucu dia. Berapa koordinat dia. Okay, kalau sini 35, 34. 34, sekejap ya saya kira. 34, 9. Okay, 34, 9. Ni, titik sini. Sebab saya punya ni dah tebal dia punya dakwat je, tak nampak secara tepat. Yang ini 18, 33. Okay, ni saya ikut daripada textbook tu. 18.33. Okay, sebab saya punya ni tebal. Tadi dah lari sikit lah line dia. Jadi saya ikut daripada yang textbook. Beri 18.33. Yang ni 34.9. Sekarang lah. Okay. Kalau dulu terus sahaja gantikan setiap titik. Katakan titik pertama, tunjuklah juga. Tadi kosong-kosong kan titik pertama. So 35 darab kosong tambah 25 darab kosong. Walaupun kita tahu. Jadi kita tunjuklah kosong. Kemudian 349. Walaupun kita tahu darab-darab ni dapat kosong tapi kita tunjuk saja. So 35 darab 34 tambah 25 darab 9. So ini berapa? Okay, 35 darab 34 tambah 25 darab 9. So ini dapat RM1415. Kenapa RM? Sebab ini adalah profit. Okay, yang ketiga, titik yang ketiga, 18.33. So 35 darab 18 tambah 25 darab 33 tambah 25 darab 33. Ini dapat RM1455. Okay. Jadi berapakah, yang manakah maximum profit? Maximum profit yang paling tinggi. RM1455. Ini adalah maximum profit. Kita ambil yang paling tinggi. Kita lihat daripada tiga titik, kita gantikan. Ini adalah jawapan yang akhir. So inilah maximum profit kita. Ni yang paling tinggi. Tapi kalau awak lihat dekat textbook awak, dia guna kaedah K sama dengan 35X tambah 25Y. Dia anggapkan, dia buat cara yang semalam saya terang. Let, dia biarkan let K sama dengan, katakan dia letak K sebarang nilai lah. K berapa? K kalau 700. Katakan K 600. Sekejap saya buat
250. Saya nak ambil lagi. Besar sangat ni 600. Kita ambil let sebarang nombor lah. Katakan sebarang nombor. Sebab dia nak lukis kecil je kat sini. 600 tu banyak sangat. Dia nak lukis kat sini je. Kecil kat sini. Okay, awak tengok pada jawapan buku teks awak, solution tu yang warna hijau tu. Dia nak lukis kecil je. Dia anggap K tu, dekat textbook pun dia tak tulis anggap berapa. Dia terus ini saja, dia terus garis saja. Tapi kalau tengok kaedah sebelum ni, K ni dia anggap sebarang nombor. Katakan saya ambil 100 lah katakan. So 35X tambah 25Y sama dengan 100. Jadi bila X kosong, sebab kita nak lukis garis lurus kan. XY, bila X kosong, Y kita 4. Y 100 bagi 25. Bila Y kosong, X kita 100 bahagi 35. Dapat berapa? 100 bagi 35. Sebab saya ingat tak nak ambil pecahan tapi susah nak ni. Tak apa, ambil je pecahan. Dia dapat 3 point berapa-berapa. Jadi, nak lukis garis hijau tu. Okay, nak lukis garis hijau tu 04 di sini. Okay, 04 dengan 20/7 kosong. 20/7 sini. Garis ini. Dia nak tunjuk ini saja. Lepas tu dah. Saya pernah tanya dengan kawan saya. Dia pemeriksa sebelum ni. Kalau kita guna cara begini, maknanya kita gantikan nilai setiap bucu. Boleh tak? Maksud saya tak tunjuk ini. Boleh tak? Dia cakap boleh. Itu kalau yang KSSM dulu KBSM dahulu. Okay? Katanya boleh diterima yang ini. Terus saja. Tapi disebabkan pada KSSM textbook dia dah tunjuk di sini, kita nak selamat, kita tulislah satu garisan kecil di sini. Kaedah ni awak guna juga, boleh teruskan saja. Kalau yang semalam saya bagi tahu tu awak gerakkan graf, awak gerakkan pembaris awak macam ni. Ni. Okay, pembaris saya agak panjang juga ni. Okay, gerakkan. Saya gerakkan selari Yang selari. Okay, kita gerakkan. Okay, itu dapat titik kedua. Okay, titik kedua. Sebab tu yang saya suruh buat tanda tu. Dia nak tahu garisan ini bersilang dengan titik ini. Titik kedua. Kemudian nak maksimum. Titik yang maksimum. Maksimum profit. So kita cari maximum point. Yang ini titik yang paling atas yang kita akan jumpa. Jadi masukkan saja ni. Okay, tapi untuk soalan ini awak just lukis yang bawah ini sahaja. Okay, awak just lukis bawah ini saja. Tak payah nak lukis dotted line yang lain. Tak perlu nak lukis dotted line yang lain. Yang ini yang penerangan semalam. Saya tunjuk balik. Mungkin ada yang tak faham ataupun line semalam putus-putus kan. Yang ini yang semalam. Tapi yang kali ini dia nak jawab terus soalan. Awak boleh guna terus penggantian setiap bucu. Okay. Kemudian awak lukis satu titik ini. Satu garis ini, garis kecil. Garis kecil guna kaedah ini. Awak anggapkan K sebarang nombor. Buat ini. Okay. Dan gariskan. Boleh faham? Boleh faham ke? Boleh. Lagging ke Amrin? Tak. Okay. Okay, satu contoh lagi. Sebenarnya nak buat soalan ni tak lama sebenarnya. Tapi ialah first time kan.
Nak mahir kan. Nak fahamkan betul-betul kaedah dia. Saya dulu kalau SPM saya ingat lagi saya buat cara ni je. Okay, example 6. Okay, sebab KSSM ni kita risau kan kaedah pemarkahan dia mungkin lain. Jadi kita ikut je lah apa yang buku teks saja tu. Okay, example 6. A school want to buy 2 types of table, P and Q. Okay, kita buat table kita. Dia nak beli table, kita buat table kita. Okay, P dan Q. Okay, ni P, ini Q. Okay, dia bagi P and Q. Computer lab. The price of for a table P and Q. Okay, price. Ini price. 200. 200. Dan ni RM 100. Tuliskan maklumat dia. Okay, the surface area of table. Okay, surface area pula. Dia bagi area pula. Banyak pula pilihan yang kena pilih. Area untuk P 1 meter square. Q 2 meter square. Harga 1 meter lagi murah, lagi mahal daripada 2 meter. Betul tak ni? Betul. Oh, harga yang kecil lagi mahal daripada harga yang besar. Terbalik dah. Okay, the school intend to buy X unit. Okay, X yang mana? Sebab dia dah beritahu X. X yang mana? X untuk P. Q ini, Y ini untuk Q. Okay, the purchase of the table will be based on the following constraint. Okay, dia bagi constraint. Kita terus saja tulis. The total surface area of the table. Total surface area. Total surface area. Maknanya, satu ini untuk X. 1 darab X. X. Tambah 2 ini untuk table Q. Untuk table Y. Jadi 2 darab Y. Okay. 2 darab Y. Y ini bilangan table. Tak kira lah berapa kan. So 2 darab Y. So jumlah dia, the total surface area is not less. Not less. Tidak kurang. Kalau tidak kurang bermaksud lebih besar. Not less. Not less. So lebih besar. Awak boleh kumpulkan ini buat nota tadi. Tadi apa? Lebih besar ni tadi. Ni. At least. Not less. Tidak kurang. Awak boleh buat nota sendiri Ini cari lagi. Apa dia punya hint dia. Okay. X tambah 2Y is not less than 30. So 30. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua. The amount allocated is 6,000. Okay, duit yang ada untuk beli meja ni diberi 6,000. So 200 darab X sebab X ni untuk table P harga 1 200. X ni bilangan dia kita tak tahu. Jadi 200 X tambah
100 darab Y, 100 Y. Okay. Allocated. Nak tulis apa ni tanda dia? Maknanya duit dia ada 6,000. Boleh tak belanja lebih daripada 6,000? Tak boleh kan? So mesti berbelanja kurang atau sama 6,000 sahaja. Allocated. Kurang atau sama kena faham situasi dia. Yang ini kita boleh permudahkan, kita bahagi dengan 100 dapat 2x tambah y kurang daripada 60. Kita simplify, we simplify these inequalities. So kita boleh dapat ini. Okey, yang ketiga. Yang ketiga, the number of table Q. The number of table Q. Jadi table Q apa? Y. Number dia nak bilangan saja. Y is at most. Paling banyak. Is at most. Paling banyak. Tadi dah tulis tak at most apa? At most. Paling banyak. So kurang atau sama. Twice the table of P. Maknanya 2 kali X. Saya dah ada 3 constraint. Boleh faham tak cara penulisan ini? Kakak tak respon. Boleh. Baru ada kakak respon. Okey, boleh. Yang ini adalah awak lihat soalan yang bawah A. Other than x greater than 0 and y greater than equal 0, write 3 linear inequalities that satisfy all the above constraint. Ini adalah jawapan kita yang pertama. Terus saja buat itu untuk A. Using a scale of 2 cm to 10 table on both axes, construct and label the R region that satisfy the above constraint. Nak lukis graf. Dia dah bagi skala. Bila dia dah bagi skala, kita akan ikut skala yang diberikan. Okey. Ikut skala yang diberikan. Ni X, ni Y. Setiap 2 cm 10 table. So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Yang lain-lain ni selepas ni soalan ni mudah aja awak lukis, lepas tu jawab soalan. Biasanya yang agak confused yang A tu. Yang pertama tu. Soalan yang pertama suruh tulis constraint tu. Itu biasanya yang bermasalah lah. Okey, jadi saya kata nak lukis garis lurus mesti ada, kena ada 2 nilai. So ni X, ini Y. Kalau X kosong, Y 15. Kalau Y kosong, X ni kosong, X sama dengan 30. Yang ini pula. Kena buat ni, kena buat cara ni. Buat table ni saja. Okay, bila X kosong, Y 60. Bila Y pula kosong, X akan dapat 60 bahagi 2, 30. Okay, kemudian yang ini pula. Yang ini saya tak boleh guna X kosong, Y kosong. Sebab bila X kosong, Y saya kosong. Dah ada kat sini dah. X kosong, Y kosong. Tak boleh saya tulis Y kosong lagi di sini. Nanti dapat kosong juga. Tak boleh benda yang sama. Jadi saya anggap, saya ambil yang lain. Katakan X 40. Kalau X 40. Y 80. Asalkan cukup graf kita. Y saya 80. Cukup. Ini 80. Kalau rasa tak cukup, awak ambil kurang pula. X ambil 20. So 20 darab 2,
2 times 20, 40. 40 ada dalam graf. So boleh juga ambil. Okey, jadi sekarang saya nak lukis garis lurus. 0.15. Saya guna pen lah, nak bagi kecil sikit. Saya punya tu supaya bacaan saya senang dibaca. 0.15. 0.15 di sini. Okey. 30 kosong. 30 kosong di sini. So, saya lukiskan garis lurus yang pertama. Guna garis lurus yang pertama. Okey. So ini apa dia punya nama dia? Kena bagi nama, jangan lupa. Kena bagi nama. Apa nama dia? Nama dia X tambah 2Y sama dengan 30. Kemudian yang kedua, 060, 30 kosong. 060, 30 kosong. Okey, ini. Saya gariskan. Mesti guna pembaris. Okey. So, ini nama dia apa? Nama line ini adalah 2X tambah Y sama dengan 60. Okey, kemudian yang ketiga, 00, 40, 80. So 00, 40, 80. 40, 80 di sini. Okey. Gariskan. Okay, apa nama graf ini? Line ini nama dia Y sama dengan 2X. Okay, boleh dapat agak tak? Mana kawasan yang berlorek? Kawasan yang berlorek. Tapi saya tak naklah main tanda je. Kita tengok dia punya inequalities. Walaupun sebenarnya kita dah dapat agak dah yang berlorek yang mana. Kita tengok inequalities dia. Yang ini lebih besar. X tambah 2Y sama dengan 30. Lebih besar. Maknanya dia di kawasan atas. Di kawasan atas. Lebih besar. Lagi yang ini yang kedua lebih kecil. Yang ini kecil kurang. So di kawasan bawah. Di kawasan bawah. Okey. Yang terakhir, yang ini kurang. Ingat hati-hati. Pastikan Y kita sebelah kiri dan Y kita adalah positif. Okey, Y kita adalah positif. Jadi, sekejap bateri saya dah nak habis. Sabar. Sekejap. Tak habis dah. Bateri pun nak tak habis. Okey, tadi Y kurang 2X. Ini Y sama dengan 2X. Kurang maknanya dia di bawah. So di bawah. Mana kawasan yang bertembung 3 anak panah tu? Kawasan yang bertembung 3 anak panah di sini. So ini adalah region R. Label the region R. So dia suruh label R. So ini adalah kawasan berlorek. Kena label, kena lorekkan. Itu adalah kawasan dia. Ini untuk soalan B. Ini untuk soalan B. Ingat dalam exam tak ada nombor soalan pemeriksa ada hak tak tanda kertas awak. Cikgu,
Okey, boleh dengar suara saya? Boleh. Dengar ke suara saya? Boleh. Okey, sorry bateri habis. Tadi dia punya hotspot dia link dengan handset tu, habis dah. Okey, saya sambung sikit lagi. Tadi cara nak lukis graf tadi boleh faham tak? Untuk graf dah selesai dah shade region dah shaded region. So dah selesai untuk soalan B. Boleh faham tak? Ada nak tanya? Boleh faham ke? Okey. Okey. Sekejap. Ajak aman. Okey, untuk soalan C. Saya kena terang. Okey. Okay, C. Saya dah bercakap tadi rupanya mic tak terpasang. Okay, C. Based on the graph in B, find the range of the, dia nak range dia nak julat. Dia bukan nak value, dia nak range julat. Ni mana kamera? Okay. Untuk C. Dia nak range. Boleh nampak ke kamera saya? Boleh nampak ke saya menulis? Boleh. Boleh cikgu. Tak nampak. Boleh nampak ke saya menulis? Tak ada respon. Tak. Tu. Oh, nampak. Okey. Aduh. Dia nak range for the number of table P. Maknanya nak range untuk X if the number of table Q purchase is 10. Kalau Y sama dengan 10. Baik, lihat di sini dekat graf. Okay, dekat graf. Y10, kita lihat Y10 di sini. Okay. Okay. Ini 10. Awak lihat pada graf di sini. Ni sampai sini Y10. So pergi ke graf kawasan Melorik tau. Awak lihat di sini yang paling kiri berapa, paling kanan berapa. Di sini. Paling kiri berapa, paling kanan berapa. Sebab dia nak Y sama dengan 10. Jadi range dia kita baca di sini. Guna pembaris lah Ni ke bawah. So range kita di sini dari nilai X10
Okay, nilai X 10 hingga X di sini 25. Okay. X dari 10 hingga 25. Jadi jawapan kita untuk C1 range untuk X from 10 until 25. Boleh faham? Untuk C1? Ini graf Y10, kita bawa ke graf guna pembaris. Okey. Kita lihat nilai yang dilorikkan Yang dilorikkan. Jadi ke bawah, yang ini pun ke bawah. So dapat dari 10 hingga 25. Okey, kemudian C2. Masih boleh dengar ke saya cakap? Cuba awak, okey boleh. Okay, C2. The maximum number of people who can use the table at a time if table P can accommodate 4 people and table Q can accommodate 8 people. So, X berapa? X 4, Y 8. Saya ada masalah kat sini. Kalau awak tak boleh dengar saya cakap, tak boleh nampak saya cakap, bagi tahu Saya kat sini laptop pula masalah. Tak tahu dia punya line tak dapat. So kalau tak boleh dengar saya cakap, tak boleh nampak saya tulis, bagi tahu Okay, the maximum number of people. Okay, dia nak maximum. K sama dengan 4X tambah 8Y. Biasanya soalan terakhir dia akan guna yang ini. Okay, let K sama dengan 16. Saya ambil yang mudah. K sama dengan 16. So saya ambil 2 titik. Saya ambil 2 titik. Ni X, ini Y. So bila X kosong, 16 sama dengan 4X tambah 8Y. Okay. Bila X kosong, Y saya akan dapat 2. Y 2. Bila Y kosong, X saya akan dapat 16 bagi 4, 4. Ni saya punya table. Jadi saya nak lukis garisan kecil di sini. Garisan kecil di sini saya nak lukis. 0, 2, 4, 0. So 0, 2 di sini. 4, 0 di sini. So lukiskan kecil sahaja garisan ini. Okay. Langkah seterusnya kita ambil koordinat bagi ketiga-tiga titik. Atau kalau awak tak nak ambil koordinat, awak nak buat cara macam ni pun boleh. Yang ini bawa naik atas. So yang sini, okay, dah jumpa ini. Okay, kita nak maksimum soalan dia nak maksimum. Bawa lagi ke atas. Jumpa titik yang kedua. Okay, kita nak maksimum. Jadi kita mesti ambil titik yang paling tinggi. Kawasan yang berlorik je lah Jangan kawasan yang tak berlorik, kawasan yang berlorik. Okay, so sini yang paling tinggi. So berapa titik kita di sini? 15 dengan 30. Okay, 15 dan 30. Ini yang paling maksimum. Jadi kita gantikan 4 darab dengan 15. Tulis 15, 30. Tambah dengan 8 darab 30.
So ini jawapan akhir awak akan dapat 300. So ini adalah maximum number of people equal to 300. Sampai situ saja. Boleh? Boleh faham? Respon unmute senang sikit. Okay. Sebab lambat pula yang komen ni keluar. Okay, itu saja contoh 5 dan 6. Panjang juga penjelasannya. Buatnya sebenarnya tak lama pun, sekejap je. Jadi ini antara soalan yang awak boleh skor. Murid-murid yang lemah, chapter-chapter yang lain, chapter ini boleh skor. Fahamkan, mahirkan menulis constraint. Lepas tu boleh buat graf, dah boleh dah. Okay? Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih untuk join